Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita menyambung pengajian dari kitab Al-Mukhtasar Mufid fi Syarhi Jawharah At-Tauhid. Ringkasan berfaedah menghuraikan permata tauhid. Kitab yang ditulis oleh almarhum Mufti Jordan Qadil Qudha, iaitu Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudha. Pada muka surat 194, saat topiknya wajib beriman dengan hari akhirat, wal yaumil akhir, summa hawla al mawqif haqqun fa khaffif ya rahim wa as'if. Hari akhirat, huru-hara mahsyar benar, maka jangan kalah wahai Tuhan yang pemurah dan maafkanlah. Rangkap puisi nombor 103 ni sambungan dari rangkap puisi yang ada dalam kitab kita ni pada muka surat 182. Pada rangkap puisi yang ke-102 disebut wabijtinabil kabair tughfar saghair wajal wudu yukaffir, dan dengan menjauhkan dosa besar diampunkan dosa kecil. Dan datang hadis dan juga sebagainya menyebutkan bahawa wudu boleh mengkifaratkan. Ini perbahasan berkenaan dengan dosa besar, dosa kecil dan juga benda yang menjadi kafarah kepada dosa. Dosa ni dia benda yang tak nampak, benda yang abstrak, benda yang ada tapi tak nampak dengan mata kepala. Dan dosa inilah yang akan jadi liability, akan jadi benda yang menyusahkan seorang manusia, bukan sahaja di dunia, yang besarnya ialah di hari akhirat kelak. Di akhirat kelak. Maka dari segi logiknya di sini, bila disebut tentang dosa besar, dosa kecil dan sebagainya, baik, kalau dosa-dosa ni nak bawa ke mana? Bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat ni lalu disebut dalam rangkap puisi nombor 103 ni, dia kata wal yaumil akhir, iaitulah wajib beriman dengan hari akhirat. Summa haulil mawqif, kemudiannya huru-hara di pada mahsyar itu hakun, benda yang sebenar, benda yang sebenar. Maka dikaitkan dosa yang dibuat tadi, dosa besar, dosa kecil, dengan hari akhirat, hari kiamat. Sebab di situlah nanti akan dilihat sebenar-benarnya oleh manusia ini perkara yang dia buat atas dunia dahulu, sama ada benda baik ataupun benda jahat, yang boleh bawa jadi pahala ataupun yang boleh bawa jadi dosa. Kalau kita sebut atas dunia ni, sebut atas dunia mendak semayang, dosa ni, dosa. Okey, tak apalah. Dia kata, tak apalah, dosa semayang. Ning zina ni, dosa ni, dosa. Okey, baik, dosa. Minum arak ni, dosa besar ni, baik, dosa, tak apa. Riba ini haram ni, dosa besar ni, haram, dosa besar, baik, tak apa. Gitu. Pasal benda pahala dosa ni benda tak nampak. Maka orang nampak dia anggap benda ni, kalau iman dia rendah, iman dia sikit, iman dia ni tak kuat, tak mantap, maka dia lihat benda ni benda yang tak ada apa-apa. Sedangkan perkara ini adalah perkara yang besar. Oleh sebab itulah Sayyidina Umar kata, kalau tidak kerana akhirat, kalau tidak kerana akhirat, tentulah kamu lihat manusia ni lain daripada apa yang ada sekarang. Kalau tidak kerana akhirat, kamu akan lihat manusia ni lain daripada hak yang ada sekarang. Oleh kerana kita ni beriman dengan akhirat, adanya dosa, pahala yang bawa kepada syurga dan juga neraka,
keridaan Allah, balasan yang setimpal dengan perkara yang kita buat atas dunia ni. Inilah yang menyebabkan kita beriman. Sembahyang, puasa, belajar, mengajar, taat, buat baik, lawan nafsu, ya, bersungguh untuk jauh daripada sifat mazmumah. Pasal dia sebab ingat di sana adanya akhirat. Kalau tidak kerana akhirat ni, kata Sayyidina Umar, kamu akan tengok manusia ni lain. Kalau syurga tak ada, neraka tak ada, pahala tak dikira, dosa tak dikira, duduk atas dunia ni ikut pandailah mu ni nak buat apa benda. Tuan-tuan rasa-rasa nak mari tak masjid? Nak mari tak masjid? Tak mari ya. Mari benda. Ya, nak kalau hujan masuk hujan, musim hujan kayak gini, sedap duduk rumah tarik selimut kan. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah belajar, tak payah mengajar, tak payah kenal Allah, sebab duduk atas dunia ni ikut pandai mu nak buat apa benda pun ikut pandai. Betul tak? Tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada dosa, tak ada pahala, tak ada balasan. Habis dunia ni, habis. Cuba angkat tangan, siapa nak bagi masjid? Tak ada seorang apa angkat tangan. Mana ni? Nak mari ya? Nak mari atau mau mari ni? Rajin puasa sunat, jujur nampak nama. Bagus masjid ni kan. Ahli qaryah masjid ni, ya, bagus. Ada semua jujur nama tu. Orang ni puasa sunat. Pasal dia puasa sunat? Sebab nampak di sana adanya balasan, pahala Allah Ta'ala nak beri. Tak? Pintu Ar-Rayyan khas untuk orang yang rajin puasa. Kalau tak ada pintu ni, pintu Rayyan, yang ada cuma pintu Murayyan sahaja. Pintu Murayyan tu lain pula. Tak ada syurga, tak ada neraka ni, manusia jadi baik ke? Tak payah sebab tak ada balasan. Kalau tak ada balasan, duduk atas dunia ni, nak bini ke, nak bahan bini orang ke, nak ambil anak orang ke, boleh tak? Tak ada masalah ikut pandai. Sebab tak ada dosa, tak ada pahala, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada balasan. Tak? Itu kata Sayyidina Umar. Oleh kerana adanya hari akhirat, kamu lihat manusia atas dunia ni, dia lain. Dia jadi baik, dia jadi bila nak buat sesuatu terfikir banyak, tak jadi nak buat ni hak orang, hak ni wajib taat sebagainya. Itu tahap kita lah. Kalau tahap macam Sayyidina Ali ataupun sahabat-sahabat Nabi yang lain, tahap iman dia lain. Dia kata ada syurga ke, tak ada syurga ke, ada neraka ke, tak ada neraka, tapi dia sebagai hamba, dia taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Sama ada syurga ataupun ada neraka. Ada kita ni dengan kita jadi baik ni sebab kita ingat kalau kau baik ada balasan di sana dekat akhirat, syurga insya-Allah. Kalau kau jahat, nauzubillah, masuk dalam neraka, api, nauzubillah, minta jauh, minta lindung. Tu ya. Jadi sebab tu hari akhirat ni dia sebenarnya perkara yang sangat besar, ya. Beriman kepada hari akhirat. Jadi kalau tengok Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang asal matan Jawharah ni, dia kata, ya, kalau kita baca wal yaumul akhir, jadi mubtada, wal yaumul akhir summa haulul mawqif haqqun. Hari akhirat, lepas tu huru-hara kiamat ini pada mahsyar ini apa dia? Haqqun, sebenar. Walaupun kita tak sampai lagi, tak tengok lagi, tapi wajib kita i'tiqad, pegang dalam hati, dan inilah yang akan berlaku nanti. Bila? Bukan sekarang, bukan esok, bukan lusa, tapi akan berlaku. Tapi suasananya sangat dahsyat, tak ada tolak banding. Oleh kerana benda ni sebenar dan juga dahsyat, pengarang matan Jawharah ni dia kata, dia berdoa dalam rakaat syairnya ini, dia kata fa khaffif ya rahim wa as'if. Oleh itu ringankanlah wahai Rahim, wahai Allah yang Maha Pemurah, minta diringankan. Janganlah berat sangat, janganlah teruk sangat, janganlah huru-hara sangat, janganlah maknanya azab sangat gitu. Diminta ringankan. Ya, sedangkan dia ni orang baik, orang molek, ada iman, beramal, tak jauh hebat daripada kita, tapi kerana suasana akhirat ni yang dahsyat, maka dia berdoa minta supaya
dia dia ringankan untuk orang mukmin, untuk diri dia dan juga untuk orang mukmin yang lain. Was'if, dan maafkanlah. Beriman kepada hari akhirat adalah salah satu rukun dari rukun iman yang ditunjuk oleh Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi. Beriman kepada hari akhirat. Kalau kita baca dalam hadis iman, Islam, ihsan, hak Nabi kata antuk minan billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Sampai habis hadis tu, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Wajib kita i'tiqad benda ni. Dan beriman kepada hari akhirat ni antara yang disebut juga dalam hadis yang lain, beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Ada 2-3 situ kan. Hendaklah dimuliakan tetamu, hendaklah dimuliakan jiran, hendaklah cakap yang baik ataupun dia diam. Tapi Nabi kata siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hak lain dah masuk ke? Masuk secara kandungannya begitu. Tapi disebut beriman kepada Allah dipanggil beriman kepada mabda'. Mabda' prinsip, hak asas. Beriman kepada akhirat dipanggil beriman kepada ma'ad, iaitu hari tempat kembali. Jadi dua benda ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dipanggil beriman kepada mabda' dan ma'ad. Mabda' prinsip asas Allah Ta'ala, ma'ad tempat kembali. Nah, Allah mula-mula hujungnya kembali kepada ke akhirat. Tengah ni di atas dunia ni, hak malaikatnya, hak nabinya, hak kitabnya, qada dan qadar masuk sekali lah. Nah, jadi dalam hadis ini diambil hak pertama dengan hak yang hujung. Allah hak asas, hujungnya akhirat. Itu. Jadi beriman kepada hari akhirat ni dia salah satu rukun iman yang ditunjuk oleh Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi. Oleh kerana dia dalam hadis Nabi yang sangat banyak, ayat Quran yang sangat banyak, maka wajib kita beriman dengan hari akhirat, hari kiamat. Justru beriman dengannya wajib. Dengan makna kalau tak beriman jadi kafir. Na'udzubillah. Dah, rukun iman tolak 6 tolak 1 dia tak jadi 5, 6 tolak 1 dia jadi kosong. Mana ni rukun iman? Kalau matematik 6 tolak 1 dia jadi 5, 6 tolak 2 jadi 4. Tak gitu. Tapi kalau rukun iman 6 tolak 1 dia jadi kosong. Tak boleh. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar semuanya wajib beriman, ya. Maksud hari akhirat dia kata al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir terjemahnya hari akhirat. Apa makna hari akhirat? Ialah hari kiamat. Kalau kita kata hari akhirat ni dari segi bahasanya dengan makna hari hak lain. Hari hak lain, hari hak keriang. Tak. Kalau hari kiamat dengan makna hari berdirinya, berlakunya peristiwa yang besar. Peristiwa yang besar. Langit runtuh, bumi pecah, planet gitu gini apa semua ni. Jadi dia panggil hari akhirat, hari kiamat. Dan juga nama-nama yang lain yang juga agak banyak nama hari kiamat ni. Dah, kita tahu benda. Hari kiamat, hari akhirat. Lagi banyak lagi. Yaumul hasrah, Yaumun nadamah, hari penyesalan, hari kerugian, Yaumut taghabun dan juga lain. Ada dalam beberapa nama lagi yang menunjukkan sifat dan juga keadaan dahsyatnya, huru-haranya, teruknya hari akhirat ni dan juga hari kiamat ni. Allah berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Terkemudian matinya.
Selepas itu ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Az-Zumar ayat 68. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir, ya, menerangkan maksud ayat ini, yang pertama dia kata wa nufikha fis-sur, dan ditiup pada as-sur. Apa itu as-sur? As-sur ialah, kalau terjemah Melayu dia kata sangkakala. Sangkakala ni bahasa benda ni tak tahulah bahasa Melayu ke bahasa Sanskrit ke, wallahu alam. Tapi kalau dalam bahasa Arab, as-sur dengan makna qarn ataupun buk. Qarn ataupun buk, iaitulah tanduk. Tak, tanduk. Dia kata sangkakala ni macam tanduk kerbau, tanduk usa, tanduk usa gitu, dia banyak cabang. Tak, tanduk kerbau. Dia apa nama, kalau tanduk kuban ni besar ni, lepas tu kecil gitu. Jadi hak yang pada Israfil yang meniup sangkakala ni, dia kecil sini, bulat ni, lepas tu dia besar di hujung. Tu. Kalau alat gini ni nak kata trumpet lain. Tak, trumpet tu bulat sini, bulat ujung ni, tengah ni tiru sikit, lepas tu atas ni pula ada tempat petak 3 part gitu, trumpet kan. Tu. Nah, kalau nak kata macam saxophone dia lain. Saxophone Hok Ahmad Nawak tiup tu dia pasang gini. Kan? Tu saxophone nama dia panjang gitu. Jadi yang disebut sangkakala ni apa dia? Kalau hok jenis serunai, seruling, tu lain pula. Semua jenis tiup lah ke. Tapi bila sebut seruling lain, serunai lain, saxophone lain, tak, trumpet lain, menderi, whistle lain. Tu semua jenis tiup lah ke. Tapi bentuk dia, fungsi dia berbeza-beza. Jadi hak yang Israfil tiup ni dia panggil as-sur. As-sur tanduk, buk ataupun bentuk yang macam tadi lah. Kecil sini, lepas tu dia membesar, bulat gitu di hujung. Tak, saiz besar mana, wallahu a'lam, tak tahu. Saiz malaikat pun Israfil ni besar mana, wallahu a'lam, tak tahu juga. Ya, tugasnya diserah kepada Israfil ni. Jadi tugas dia dua kali je. Tak, 2 kali je selama hak dia hidup. Kalau jenis malaikat lain macam Jibril, hak bos ni, Jibril ni tugas dia banyak je kak, turun wahyu kepada para nabi. Tapi dia ni tak ada nabi dah, selesailah tugas dia tu. Lepas tu waktu turun azab kepada Bani Israel dan juga orang lain, tu Jibril. Ya, tapi kalau untuk turun wahyu selesai dah. Ya, kalau antara hak sibuknya, ya, hak sibuknya malakul maut. Tu malaikat yang sibuk tiap-tiap hari ada sama, ya. Kalau dalam WhatsApp tu malakul maut tu, ya, berlaku kematian ahli jemaah sini, berlaku kematian di sini. Dulu kita payah nak tahu sebab alat komunikasi, telekomunikasi ni tak tahu, kecuali dengar kata orang ni mati, paling tak tahu. Learning dengan smartphone ni tak. Ahli jemaah masjid pula 3 part dengan dia. Orang ni mati, orang ni mati. Tu tiap-tiap hari malakul maut memang bekerja semua lah. Tak ada rehat. Tu malakul maut memang sibuk. Hak sibuk juga malaikat Mikail, tukang bagi rezeki. Ni ujung tahun ni sibuk sikit kot, banyak nak bagi. Ya, ujung tahun ni banyak nak bagi bonus. Ya, ada kedok dah tahu. Lepas tu nak bagi hak belanjawan 20 baru ni. Ya, turun kedok, misal kata nanti belanjawan negeri pula. Tu banyak nak bagi tu maknanya. Malakul maut. Tak. Malakul maut dah. Mikail, silap nama. Tukang bagi rezeki ni malaikat Mikail. Jadi yang sibuknya Mikail, ya, malakul maut, Jibril relax sikit dah tadi. Lepas tu Rocky Akik ni sibuk juga ni. Dia catat semua ni, alik kanan alik kiri, ya. Jadi hak yang mereka muka nakik tunggu masuk dalam kubur, tanya hak relax sekali, barang kali lah agaknya malaikat ni, ya. Israfil 2 kali je semua hidup. Sangkakala pertama, sangkakala kedua, tugas dia.
Kalau jenis kerja ada gaji, oh ni gaji paling sedap. 2 kali je tugasan dia. Gaji jalan. Tak? Maknanya, tapi malaikat tak ada gaji lah. Ya, malaikat tak ada gaji, tapi kalau macam tuan-tuan ni banyak ya. Ahli apa nama BOD lain. Tak? Ahli majlis ya, board director di mesyuarat sekian banyak boleh. Mesyuarat mungkin berapa kali ya. Tak, cuma nak saing je penting. Contoh kan. Lepas tu kalau hak teruk sikit, hak bawahnya, hak CEO-nya, hak yang penolongnya, hak yang pengarahnya, hak yang bawah ni hak banyak kerja ni. Dan juga kerani hak ni banyak kerja sikit maknanya. Tu tengok masing-masing lah. Hak ni gaji sekian banyak, ni sekian banyak, ni sekian banyak kan. Baik. Jadi survey ni dia cuma 2 kali je. Kali pertama mati semua yang hidup dan juga bernyawa yang ada. Kali kedua bakit balik semua yang pernah ada. 2 kali je. Tu je tugas dia. Ya. Jadi As-Sur ni besar mana tak tahulah, wallahu alam. Ya, tak tahu. Saya ada baca satu artikel. Dia kata saya tak tahu teori ni betul ke tak, ataupun ada ulama yang sebut demikian, wallahu alam. Dia kata yang dimasukkan dengan sur ini sangkakala sebenarnya ialah the universe ini sebenarnya. Sebab kalau tengok dia kata ni alam cakrawala ni, bumi, Mushtari, Pluto, Zuhal dan juga lain-lain hak dalam solar sistem ni dia jadi satu sistem matahari. Dalam galaksi Bima Sakti ni dia banyak sistem kan. Hak ni sistem matahari, hak ni sistem lain, hak ni sistem lain. Kalau kita pergi outer space, keluar sana, tengok daripada luar sana, dia akhirnya benda ni jadi macam pergi terbang gitu. Tak, pergi terbang. Akhirnya ni jadi makin jauh. Dia jadi macam seperti kapas dan juga debu dan macam serbuk-serbuk gitu kan. Nampak? Tu. Bila Horning ni semua galaksi yang ada di the universe ini, Horning galaksi Bima Sakti, Horning galaksi S9. Dah ni galaksi S berapa dah ni? Tak tahu dah galaksi berapa. Dah ni galaksi banyak ni. Galaksi banyak ni. Hak ni lah alam ni dilampak dia kata sebenarnya seperti bentuk macam qarn, tanduk itu tadi. Tu. The universe itu. Jadi alam ni sebenarnya duduk sini je. Dalam ni je. Dia kata, wallahu a'lam, saya tak tahu. Jadi kalau ikut teori ni, wallahu a'lam setakat mana benarnya, saya tak ada fakta nak mengesahkan benda ni. Kalau sungguh gitu alam ni begitu keadaan dia. Jadi Israfil duduk ujung ni ya. Tak. Kalau ibaratnya gitu Israfil duduk ujung ni, tiup sini je. Gitu. Jadi semua ni matahari, bumi, Zuhal, Mushtari, macam-macam lah ni. Mudah sangat Allah Taala nak ni runtuh, ni jatuh, ni pecah, payah dia. Hakikat wallahu alam. Hakikat saya tak tahu. Wallahu alam. Itu antara teori yang disebutlah. Gitu. Hakikat sur ni sekali tak tahulah. Bukanlah macam hak yang orang asli duduk atas bukit pakai kulit kambing, kulit rusa, tiup sening. Tu tanduk kubah, tanduk benda kan. Tapi bentuk dia gitulah lebih kurang. Hakikat sebenarnya wallahu alam. Tu. Jadi bila ditiup pada sangkakala ini, fasa'iqa ma fis samawati wa man fil ard, maka dia kata matilah hak di langit dan juga di bumi. Sa'iqa ni saya terjemah sini apa dia? Matilah. Dalam kitab tafsir dia kata sa'iqa ni dengan makna al-mautu fil hal. Mati selalu. Sa'iqa ni bukan dengan makna mati saja tak. Mati ni banyak jenis. Mati cepat, mati juga. Mati lambat, mati juga. Tak. Mati kohoh-kohoh, mati juga. Tu. Mati di sini sa'iqa ni dengan makna al-mautu fil hal. Mati selalu. Dengar je suara yang sangat kuat ini, sangkakala ini, akhirnya mati.
Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, disebut masa tu berlaku kiamat ni, masa ditiup sangkakala ni, orang ni duk tengah sibuk dengan aktiviti masing-masing. Hak beli, hak jual, kan? Nak beli gunalah hashtag BMF. Kan maknanya kan? Tu nak beli. Hak jual gitu juga. Ya, hak beli, hak jual, hak kerja, hak dekat bursa saham. Hak dekat bursa saham ni dia tengah sibuk dekat Wall Street, dekat gini, dekat ni. Dah sebut mulut ni pakai syarat ni panjang je. Tak, kau tengok dalam tu. Tu. Mana nak ubah, hak ni saham naik, hak ni saham turun, hak ni saham tak berubah, kan? Ni dia tengah sibuk ni. Pejabat dia tengah meeting, mesyuarat gitu gini. Tiba-tiba bila ditiup sangkakala, mati dengan tiba-tiba. Hak tiba-tiba ni dalam hadis Nabi kata dia, kalau hak dah tengah jual beli, dah nak jual, dah nak beli. Baru nak unjuk kain, nak jual kain, dah unjuk. Hak ni baru nak unjuk seng, dah unjuk. Tu. Terus tiba-tiba mati, kan? Kalau hak tengah buat rumah dah siap. Tak. Kalau hak tengah buat kolam dah buat masuk air. Gitu. Maknanya kiamat tu berlaku secara sangat cepat dan juga pantas, sekelip mata. Cuma bila berlakunya ialah bila tak ada lagi orang Islam, tak ada lagi orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada lagi orang yang dalam hati dia ingat kepada Allah. Masa tu kalau ada pun mati dah. Orang Islam kat Kembaman mati dah. Orang Islam kat Mekah kalau ada mati dah. Orang Islam dekat negara lain semua sudah mati. Dah, yang tinggal hanyalah kafir dari hujung China sampai hujung Maghrib, hujung Eropah. Semua seluruh dunia ni kafir belaka. Tak ada dah yang Islamnya. Masa itulah akan berlakunya kiamat. Masa itulah Israfil akan meniup sangkakala. Nah, gitu. Dalam satu hadis disebut masa Israfil tiup ni, di sebelahnya Jibril. Dalam satu hadis disebut, ya, masa Israfil tiup ni di sebelahnya Jibril. Maknanya benda ni antara yang dalam ayat ni dia kata illa man sya Allah, mereka siapa yang dikehendaki oleh Allah, hak dak mati lagi, kan? Jadi bila ditiup sangkakala ni, fasa'iqa, mati segera. Masa tu juga mati man, orang, makhluk di fis samawati, di langit, wa fil ard, dan juga wa ma fil ardi, yang di bumi. Disebut dua je, di langit dan di bumi. Dua je ke? Tak, kita kata seluruh alam. Hak mana yang ada di langit, di bumi, dan juga di planet-planet, dan juga di tempat yang lain. Dia pasal disebut langit dan bumi. Khoning langit dengan makna tempat tinggi, bumi dengan makna tempat rendah. Jadi guna hak tinggi ke, hak rendah ke, hak duk tengah ke, duk mana-mana pun, kalau ada mati. Manusia di bumi, planet lain tak ada. Tak, planet lain, planet Zuhal, planet Mushtari, kalau nak cari makhluk ada dok hidup alien sini, misal kata tak ada. Hidupan ini hanya ada di bumi saja. Dah sampai nak cari, ya? Tak ada. Allah Taala jadikan makhluk turun di sini. Ya, lepas tu di langit ini adanya malaikat. Jadi hak malaikat ni mati, jin mati, manusia pun mati juga. Lepas tu hak lain, hak ni jatuh, hak ni hancur, hak ni punah, hak ni pecah, dan juga sebagainya. Nah, jadi semuanya hancur. Illa melainkan man sya Allah, orang yang menghendaki oleh Allah. Kecuali Allah Taala kata tak mati lagi. Mati bila? Kemudian. Jadi orang mati kemudian ni dalam hadis disebut antaranya hak mati kediang ni Israfil, Jibril, Mikail, Malakul Maut. Tu empat malaikat yang tak mati lagi. Kediang sikit. Tak. Israfil, kalau Israfil mati dulu dah nak tiup sangkakala pun dia tengah tiup. Biar dia tiup dulu. Kalau cabut nyawa dia pula, kalau ada nyawa, Israfil ada nyawa ke? Israfil ada nyawa ke tak? Ada roh tak? Tu payah juga nak jawab tu. Tapi dia matilah akhirnya. Ya. 4 malaikat, Jibril, Israfil, Mikail, Malakul Maut. Ni hok kediang mati dia. Ya.
Selepas itu summa nufikha fi ukhra, lepas tu ditiup balik untuk kali yang kedua. Bila ni? Lepas 40 tahun. Bila ditiup ni tak habis belaka semua. Senyap, sunyi, sepi. Tak tahulah benda yang berlaku masa tu. Manusia tak ada, malaikat pun tak ada, dah alam pun dah pecah hancur semua. Selama 40 tahun senyap, sunyi, sepi. Allah yang maha hidup, dan juga makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala tentukan tak binasa lah. Tak arash ke, kursi ke, syurga, neraka, ni tak hancur lah. Kecuali orang lain tak ada belaka. 40 tahun antara selang 2 sangkakala. Walhadu atas dunia ni setengah orang tak sampai 40 tahun. Maknanya tempoh antara 2 sangkakala banding dengan hidup atas dunia ni silap-silap singkat masa atas dunia lagi. Hidup lama mana? 20 tahun. Pasal apa yang hidup 20 tahun tu? Sebab rajin merempik. Jadi hidup pun tak lama kan? Kecuali Allah Ta'ala izin hidup lama tu cerita lain ya. Contoh tak, ataupun dengan sebab-sebab yang lain lah. Hidup sekejap je. Orang ni hidup 3 tahun, orang ni dah hidup 5 tahun, orang ni anak tuan-tuan ada setengahnya mungkin hidup mati cepat, ada juga kan. Waktu Allah Ta'ala takdir lah, ada hikmat dia maknanya. Tapi tempohnya tak lama ya, banding dengan 2 tiupan sangkakala ni. Dah masa ni kalau orang tanya, masa tu ada benda? Ada benda? Soal jawapan dia tak ada benda tak ada benda. Sunyi, sepi, senyap, tupah. Sunyi, sepi, senyap, tupah pula. Ada juga penambahan ayat tu terkandung lah ya. Dah kalau orang tanya pula Allah Ta'ala masa tu apa dia? Wallahu a'lam, kita pun tak tahulah kan. Tak tahu ya. Lepas tu ditiup pula kali yang kedua. Bila tiup kali yang kedua ni dengan makna Allah Ta'ala hidupkan Israfil balik untuk tiup sangkakala. Lepas tu bila tiup sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun. Mereka mana ni? Mereka yang pernah ada atas muka bumi. Daripada manusia ni, Nabi Adam siapa yang last kali mati. Tak, masa hari kiamat tu, hak last kali mati. Siapa? Tak tahulah kita pun. Hak kafir lah tu. Kan? Daripada Nabi Adam, hak last kali semuanya hidup balik. Manusia hidup balik, malaikat hidup balik, jin hidup balik, binatang hidup balik kan? Atau makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang hidup balik. Dah binatang ni hidup balik pasal dia untuk tunjuk keadilan Allah. Bukan untuk dibalas masuk syurga, masuk neraka tak, tapi nak tunjuk keadilan Allah. Dalam hadis yang lain dia sebut sehingga binatang yang tak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh binatang yang bertanduk atas dunia dulu akan dibalas balik pada hari kiamat, lalu akan ditanduk balik, dibalas balik. Mu atas dunia dulu, mu tanduk aku tak tanduk atas dunia dulu. Mu segok aku, dan ni aku nak segok mu semalam. Lepas tu akhirnya binatang ni jadi tanah, tidak masuk dalam syurga, tak masuk dalam neraka. Lepas Allah Ta'ala tunjuk keadilan dia terhadap binatang-binatang ni, hok gajah, hok rimau, hok kambing, hok gitu, hok gini semua ni, lepas tu dia akan jadi tanah. Bila jadi tanah, orang kafir tengok binatang jadi tanah, dia tengok azab neraka dahsyat. Dia tanah masuk dalam neraka. Dia kata benda, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik kalau aku ini menjadi tanah supaya tak dibalas dalam neraka. Alangkah baiknya. Tapi tak lihat sebab Allah Ta'ala tetap akan balas orang kafir ini dengan keadilan Allah. Orang kafir ini masuk neraka. Na'udzubillah. Tu. Jadi hak hidup balik ini dibalas balik jin dengan manusia lah. Malaikat adalah tugasan dia yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Binatang orang kita sebut tadi untuk tunjuk keadilan Allah. Kalau tanya saya pula, Ustaz, dinosaur ni hidup balik tak? Waktu saya tak pernah nak jawab. Tak. Nak kata ada kedok dinosaur ni, saya tak pandai. Walaupun saya pernah belajar UKM dulu tahun pertama dalam bidang geologi. Dan habis saya berhenti tukar channel lain. Tapi maknanya saya tak nak jawab sama ada dinosaur ni ada ke tak. Tu. Tapi kawan saya yang juga pernah belajar sekali kat UKM dulu,
learning timbalan pengarah jiwa sains dekat Kuala Terengganu. Dulu misi mencari dinosaur dekat Tasik Kenyir. Dia pergi. Dia antara hok pergi ya. Kat Tasik Kenyir dulu dah ambil beruh tu sapu sini tengok ada tak tulang ataupun kerangka. Pergi sini sapu sini. Kan? Tu. Pergi sini sapu sini. Teruk jenis sapu sini. Hok ada Instagram yang banyak-banyak tu sapu sini. Dah tu hok 7 6 7 lapis tu. Bukan nak cari dinosaur, dia tu nak jadi dinosaur. Kan? Tapi 6 7 lapis tu hok lain pula. Kan? Ni hok cari dinosaur ni maknanya dekat Tasik Kenyir tu nampak jumpa rangka. Ada ke makhluk ni? Wallahu alam, saya tak tahulah. Hakikat sebenarnya tak mustahil ada. Sebab kalau disebut misalnya antara binatang purba yang masih ada hingga learning, misal kata yang ada kesenambungan, kura-kura contohnya kan, kura-kura ataupun hok jenis macam buaya, tu hok jenis binatang yang purba ada kesenambungan dia sikit-sikit maknanya. Tu. Tapi orang lain tu wallahu a'lam, saya tak tahulah. Tapi takdirnya ada. Hak ni tuan-tuan boleh tengoklah bila-bila kat akhirat. Tak payah pergi mana-mana museum, kat Amerika ke kat mana-mana tak payah. Tengok secara live depan mata kat akhirat. Tapi kat akhirat ni nak cari ke benda ni, dak dang dah kira benda nafsi. Usahkan makhluk ni, bini pun dah ada nak cari kepada tok laki. Tak dang. Ayah dengan mak tak dang, dengan anak semua tak dang. Tak, masa tu tiupan sangkakala yang kedua. Hari yang ditiupkan sangkakala buat kali pertama ialah hari di dunia. Kat dunia lah. Kerana manusia pada ketika itu masih meneruskan kerja seharian mereka. Kerja seharian macam saya sebut tadi, seperti berjual beli dan makan minum, pengembala beri makan minum kepada binatang ternak seperti yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma suasana belum kiamat ni kita tak tahu. Tak hakikat sebenar tu macam mana. Sebab kalau kita tengok dalam hadis akhir zaman, yang disebut oleh Nabi, misalnya kalau Imam Mahdi ada Imam Mahdi. Kalau zaman Imam Mahdi, ya, berkata Imam Mahdi nak jadi sembahyang tu imam sembahyang gaib tadi dengan sembahyang syak kita lagi. Dan insya-Allah ni zaman Imam Mahdi, ya, dia masa tu dia balik, orang panggil dia guna kuda balik. Dia tak pakai Honda dia guna kuda balik. Dia guna kuda balik, dan juga guna perangnya dia guna pedang. Tak balik macam zaman pertengahan dulu. Tu kalau disebut dalam hadis. Dah kira guna, dah mana teknologi hebat dia ni kan. Masa tu barangkali tak ada dah. Hak tak ada tu yang kita bimbangnya, takut hak meteor nak jatuh tu. Wallahu a'lam, saya tak tahulah. Tuan-tuan mungkin terima klip video hak ustaz tu sebut tak? Kalau terima dia kata akan berlaku peristiwa yang besar hari Jumaat, pertengahan Jumaat bulan Ramadan. Kan? Tu. Maknanya kisah tu. Dan dikaitkan pula dengan satu artikel yang NASA duk kaji dalam masa 10 tahun ni akan ada meteor akan jatuh ke bumi. Tu. Macam mana ni? Orang tanya kat saya. Saya kata wallahu a'lam, tak tahu. Saya duk belak-belak tengok sekali lalu, kalau tengok hadis yang sebut tentang benda ni dikatakan hadis munkar. Wallahu a'lam lah. Bukannya hadis sahih. Hadis hasan gitu gini, hadis munkar. Ada juga pendapat yang kata hadis maudhu', wallahu a'lam. Maknanya kalau bahasa mudah agak nak pegang ni tak berapa kemah dah dari segi sanad riwayat gitu gini. Wallahu a'lam lah. Kan? Tu. Cuma bagi orang mukmin ni, bagi seorang mukmin bila dia dengar benda-benda yang besar ni berlaku, bagi dia rasa bimbang, dia rasa takut. Sebab dia masuk, saya kata wallahu a'lam, ni masuk tak masuk dalam perkara yang wajib. Yang wajib kita tahu, kita belajar dalam bab akidah tauhid. Hak wajib ni benda. Wajib ialah zat Allah, sifat Allah. Hak tu wajib ada kan? Kalau tak wajib, yang mustahil, syirik sekutu bagi Allah. Hak lain masuk dalam mungkin. Benda mungkin harus boleh jadi. Jadi gini, boleh jadi?
jadi gening, boleh jadi meteor jatuh, boleh jadi tak. Segala jenis gelombang magnet, elektromagnet ini tak ada. Teknologi yang ada learning ini tak pakai dah. Komputer ke, smartphone ke, tak ada dah ni nak pakai dah. Balik zaman pertengahan guna kuda, boleh jadi. Jadi benda tu tak pelik. Benda tak pelik. Jadi bila boleh jadi ni, kalau dalam hadis tu disebut zaman Imam Mahdi ni guna balik pedang. Sebab itu kalau tengok apa nama orang Yahudi dekat negara haram Israel ni, antaranya dia mempersiapkan pedang daripada bahan dia dipanggil Allah, saya tak ingat dah. Pedang daripada benda lupa siapa ingat? Siapa dia baca? Tu pedang benda dia panggil bahan dia tu dah ingat dah, tak mari. Terlupa pula saya. Tak. Adakah kerana nak menghadapi situasi ni? Wallahu a'lam, tak tahulah. Kan? Jadi nak learning apa nama? Hak magnet, elektromagnet, hak yang elektrik, elektronik ni semuanya tak ada dah. Picik-picik dah jadi dah. Picik tekan gitu gini. Tak. Dan masa tu barangkali hak terbang apa semua ni tak ada dah. Minyak akan habis. Gas akan habis. Tak. Tu. Dah masa tu kadang macam mana? Hak toto kerja ni toto pun tak ada dah masa tu. Barangkali tinggalnya anak cucu cicit cuik lah kalau masih ada. Dan masa tu kerja benda saya pun tak tahu, jangan tanya saya. Tak tu. Tapi suasana nak kiamat ni wallahu alam tak tahulah kita pun. Kan? Tu. Ya. Kalau rajin baca tentang Dajjal, baca tentang Armageddon, dah malhamah kubra ni, peperangan yang sangat besar akhir zaman, baca tentang hadiah-hadiah akhir zaman ni memang sangat apa nama? Menakutkan dan juga sangat dahsyat. Dah tinggal lagi kita ni tak tahu dan ke tak. Kalau paling bimbang sekali, kalau ada dah setengah ustaz tu dia dah angka, siap angka. Tak. Berapa lama. Tu lagi takut. Tak lama dah dia kata 40 tahun lagi. Kalau duduk bilang-bilang 40 tahun, kalau umur aku ni panjang dan ni umur saya 52. Kalau 40 92. Setahun lagi sama dengan orang tua tu. Tak 93 maknanya. Dan kedok wallahu alam. Tak tahulah kita apa kalau 40 tahun. Orang tua tu rasa tak sampai dah 40 tahun. Dah nak jadi yang ketiga cukup 2 kali lah untuk dia. Maknanya. Tapi wallahu alam keadaan dia macam mana. Tu. Jadi kalau balik kepada peristiwa ni, suasana dekat kiamat ni macam mana? Tak tahulah kita apa. Tapi yang pasti masa tu semuanya kafir belaka daripada ujung timur sampai ujung barat. Utara selatan tak ada dah. Masjid ini siapa tu imam? Tu imam tak ada. Tu Bilal tak ada. Makmum tak ada. Masjid ada ke tak lagi masa tu? Wallahu a'lam. Tak tahu. Tak. Hak tu tinggal hak kafir je. Tu keadaan masa hari kiamat. Tapi manusia ni dia masih buat aktiviti macam biasalah. Hak dunia ni hak makan, minum, hak jual beli, ya. Dengan tiupan ini hari dunia berakhir dan bermulanya hari akhirat. Jadi bila tiup sangkakala ni dunia berakhir dan startlah hari akhirat. Tapi bila sebut dunia berakhir ni suasana macam mana? Sangat dahsyat. Dalam Quran sangat banyak ayat-ayat Quran tentang surah Al-Qiyamah, iza waqa'atil waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, dan juga ayat-ayat lain yang sebut tentang suasana kiamat ni. Langit runtuh, khani pecah, khani jadi laut jadi api bergelora, khani terangkat, khani terbang jadi macam ni. Kalau kita nak gambar, ada orang yang dia buat filem The Doomsday. Nak gambar konon-konon hari kiamat. Tapi hari kiamat pun dan lagi naik kapal terbang. Dan lagi. Buat apa nama filem gitu. Di hari kiamat betul ni dah naik kapal terbang pun dah. Kau terbang masa tu boleh terbang ke tak dah tahu. Wallahu a'lam kan. Sebab teknologi elektrik, elektronik gitu gini tak ada dah mana tadi nak pakai dah. Lepas tu nak lagi dah macam sebut tadi sa'iqah. Dia akan mati serta merta. Tak tunggu lama. Tu keadaan dia suasana yang sangat dahsyat. Ya, sambungan daripada tentang akhirat ni insya-Allah kita sambung dan kuliah akan datang. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hari akhirat ini menjadi hari yang mudah untuk
kita. Walaupun suasananya bagi orang kafir ni sebenarnya sangat dahsyat. Sebagaimana yang didoakan oleh pengarang Matan Jawharah ni, dia kata fakhaffif ya rahim, maka ringankanlah suasana dahsyat ini bagi kami, mudah-mudahan. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.